صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli jawatan kuasa masjid, yang bahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, seterusnya, para da'i, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat juga kita mengadakan majlis tazkirah walaupun saya datang lambat, minta maaf lah ya. Datang macam biasa tapi jam, lekat, banyak tempat lekat. Di kampung ni sudah lekat ni. Sampai Kepoh ni lagi lah teruk. Jadi mudah-mudahan perjumpaan kita yang singkat yang diizinkan oleh Allah ini akan mendatangkan manfaat bagi diri kita. Tuan-tuan dan saudara yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin menyambung pembicaraan tentang perkara-perkara yang kita selalu minta kepada Allah. Kalau tuan-tuan ingat, sebelum ini tajuk kita ialah intisari permintaan kita kepada Allah, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, apa kebaikan dunia yang kita hendak dan apa pula kebaikan akhirat yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dunia dah kita sebut dulu. 2 bulan turut-turut. Yang pertama kita minta mudah-mudahan Allah tenangkan jiwa kita. Yang kedua kita minta ilmu yang memberi manfaat. Yang ketiga kita minta kesihatan yang baik. Yang keempat kita minta rezeki yang halal yang baik. Yang kelima kita minta kalau dapat biarlah dapat anak-anak yang soleh, keluarga yang soleh. Yang keenam mudah-mudahan kita sentiasa dapat bersama-sama dengan para ulama dan seterusnya. Itu kebaikan di dunia yang kita minta. Tuan-tuan kalau berdoa jangan lupa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doanya. Di akhirat pula apa kebaikan yang kita minta? Apa tengah hari ini saya bercadang nak nyambung lagi yang dulu, iaitu di dunia kita dah minta dah, di akhirat apa yang kita minta. Yang pertama, kalau boleh biarlah kita mati dalam keadaan beriman. Ya, tanda mati dalam keadaan beriman itu kalimah akhir kita ialah la ilaha illallah. Kerana ini jaminan dari Nabi. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya menyebut la ilaha illallah, dia dijamin dapat masuk ke dalam syurga. Jadi tuan-tuan, kalau boleh biarlah kita mati mengucap 2 kalimah syahadah sebelum kita mati. Ndak ke tak nak? Diam je dah mana? Ndak. Kalau ndak, yang pertama sekali jangan harui. Jangan harui bercakap-cakap ketika azan sedang dilaungkan. Takut nanti bila diajar orang ucap tak boleh mengucap. Diajar orang la ilaha illallah. Jawabnya apa? Ya hujam beli kahir. Takut itu esok. Tak boleh nak menyebut 2 kalimah syahadah. Itu di antara akibat orang yang bersembang-sembang urusan dunia ketika azan sedang dilaungkan. Di antaranya tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Bukan akhir kalamnya la ilaha illallah. Mungkin yang lain-lain urusan dunia. Peminat bola pula kalau dia ajar la ilaha illallah, apa jawabnya? Gol. Lepas itu baru dia gol betul-betul. Jadi itu mudah-mudahan mati membawa iman. Kita minta dengan Tuhan, hiduplah kami dengan iman dan matikanlah kami dalam keadaan beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kubur, lepas daripada siksa kubur. Ndak ke tak ndak lepas dari siksa kubur ni? Ndak. Ditanya esok dalam kubur, esok akan ditanya oleh malaikat.
Apa malaikat yang nanyanya? Mungkar dan nakir. 3 langkah aja orang hantar kita ke dalam kubur tu balik. Tengok 3 langkah selipar yang jalan 3 langkah, datanglah 2 orang malaikat. Tak pernah dengar orang talqin. Orang talqin mayat tak pernah dengar ke? Nanti akan datang kepada kamu 2 orang malaikat. Jangan kamu rasa gentar, jangan kamu rasa takut, jangan kamu rasa bimbang. Mereka adalah makhluk seperti kamu juga. Mereka akan bertanya kamu tentang Tuhan kamu. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Wa ma imamuka, siapa imam kamu? Wa ma dinuka, siapa nama agama kamu? Wa ma qiblatuka, apa nama qiblat kamu? Soalan ini dah bocor tuan-tuan. Dah lama dah bocornya. Patutnya kalau soalan bocor macam, kalau SPM dah soalan bocor macam, belakalah. Tapi soalan macam ini bukan boleh kita jawab melalui hafalan, melalui apa, tak boleh. Bukan otak kita yang menjawab, amalan kita. Kalau dalam dunia ni kita takut lain daripada Allah, selain daripada Allah kita takutkan hantu, takutkan manusia, takutkan lembaga-lembaga lain, maka kita tak akan dapat jawab soalan daripada mungkar dan nakir. Itu yang pertama. Seksa kubur ada 4 tuan-tuan dan puan-puan. Ada 4 seksa kubur. Yang pertama, soalan dan pukulan mungkar dan nakir. Ditanya kita, man rabbuka? Entah, hidup lah teman tahu macam tentu bagi. Terbenam 70 hasta terbenam ke bumi. Siapa nak angkat tangan? Saya nak tengok benar mana kurang orang dak. Ditanya lagi, wa man nabiyuka? I'm sorry, I do not know the answer. Katanya betul. Boom, baginya lagi 70 hasta terbenam ke bumi. Lepas itu ditanya lagi. Wa ma qiblatuka? Apa kiblat kamu? Kalau dia tak pernah sembahyang, tak pernah ngadap kiblat, boleh ke jawab? Boleh ke jawab? Tak boleh nak jawab. Apa jawabnya? I'm sorry, I do not know. Bukan itu dah tadi. Tarilek kita. Tahu tarilek? Tak ada orang Tamil ke sini. Artinya apa? Aku tak tahu katanya. Dentum dia bagi lagi malaikat. Begitulah seksa dalam kubur. Itu yang pertama apa? Yang kedua, dihimpit bumi. Sehingga, tengok jari saya ni apa? Sehingga berselisih tulang rusuk ni. Kusuk kanan ke kiri, kusuk kiri ke kanan. Itu seksa yang kedua. Kenapa? Bumi geram benar dengan kita. Bukan dengan kita lah, dengan damai. Orang azan dia menehin aja, buat tak reti aja. Hayya ala solah, nehin aja. Tahu ke nehin? Ya Allah, dia macam tahu nehin. McDonald tahu? Buat tak reti aja. Hayya alal falah, buat tak reti aja. Esok bumi geram. Bumi warning kita dulu dah. Oh, you are very proud. Wait, when you come to me, you know I'll crush you katanya. Tahu? Bumi tak reti kamu putih ke? Itu yang kedua. Yang ketiga apa ni? Yang apa ni? Apa? Didatangkan ular dengan kala, mematuk-matuk, menggigit-gigit, mengokok-ngokok sampai hari kiamat. Tahu mana besar ular tu? Kala tu mana besarnya? Sebesar tengkuk unta. Sebesar tengkuk unta. Kita tak pernah tengok gambar unta ada lah ya. Unta payah tengoknya. Nak pergi ke Mekah baru nampak. Lembu tak pernah tengok? Sebesar tengkuk lembu tu lah. Itu dia besarnya ular tu. Panjangnya tahu dari kepala ke ekor. Sebulan perjalanan. Kalau nak tahu start jalan hari ni, sebulan lagi lepas ni. Tak mana berhenti. Itu panjangnya ular tu. Kala tu pun panjang itu juga. Kedua-dua itu akan menggigit atau menyengat sampai hari kiamat. Tuan-tuan dah pernah gigit di kala? Saya ada. Di satu tempat, masa pilihan raya kecil situ. Nak mandi pagi itu, pakai tuala. Bukan tuala pun, kain basah. Warna hitam. Pakai ngap. Kena disengat di tanpa hair tu. 4 hari 4 malam bengkak tau. Kena gigit di kala. Itu kala dunia tu. Kala akhirat besok lagi lah. Panjangnya sebulan perjalanan. Mujur gigit yang tanpa hair. Kalau tempat lain tak lah. 4 hari 4 malam bengkaknya. Punya lah sakit, tak tahu ngapa kan. Ini yang menggigit. Namanya pun menggerunkan kita. Suja'un aqra', qra' kata. Itu nama ular dan kala.
menggigit-gigit sampai hari kiamat. Yang ketiga. Yang keempat, dimasukkan api neraka ke dalam kubur. Ya, api neraka itu masuk dalam kubur. Mayat tu dibalik-balik macam orang manggang apa? Macam orang manggang apa? Barbecue. Tahu barbecue? Orang dia tak tahu barbecue. Zaman Robin Hood dulu. Kenal Robin Hood tak? Dia tak kenal Robin Hood. Robin Hood of Nottingham Forest. Tak kenal? Babi itu dibalik-balik ni. Zaman Robin Hood tu dia kejar dengan babi itu, ditangkapnya, lepas tu dicocok pombong tu dengan kayu, lepas tu dipanggang. Itu namanya barbecue, tahu. Generasi dah bertukarlah jadi ayam Q. Dulu barbecue macam itulah. Orang dalam kubur ni 4 seksa tadi. Yang pertama pukulan Munkar dan Nakir. Yang kedua apa dah? Dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Yang ketiga, didatangkan ular dan kala mematuk-matuk sampai hari kiamat. Yang keempat, didatangkan api neraka masuk ke dalam kubur. Yang mana lalu nohoknya? Cuba kaburkan. Which one can you stand? Yang mana kita hendak menohoknya kat tangan? Siapa boleh nohok angkat tangan? Ini dia 4 seksa kubur. Kita hendak supaya lepas daripada seksa kubur. Itu yang kedua. Yang ketiga, mudah-mudahan kita bangkit dari kubur menjadi manusia yang sempurna kejadiannya. Kalau ahli syurga besok bangkit dari kubur, orang lelaki ni semua sekali muda belia belaka. Walaupun dia mati umur 73. Tak nak tengok orang umur 73. Sudah nunjuk pula tu umur 73. Esok kalau dia menjadi ahli syurga, dia kembali muda. Umur berapa? 33 umur. Bukan 20 not matang je. Belum mature lagi. Dia hendak 33 kerana kemuncak ketampanan lelaki ialah berumur 33. Umur 33. Secantik siapa? Nabi Yusuf. Kerana manusia yang cantik dulu, kini dan selama-lamanya ialah Nabi Yusuf. Semua secantik Nabi Yusuf. Bukan rupa Nabi Yusuf. Rupa dia lah. Leman lah. Manap lah. Lagi apa? Hadi lah. Lagi? Ibrahim lah. Lagi? Malik lah. Ada nama Malik ni. Ada tu. Kita takkan sebutnya. Tapi secantik Nabi Yusuf kalau dia menjadi ahli syurga. Tapi kalau dia menjadi ahli neraka, dia dibangkitkan mukanya tu, kepalanya tu seperti binatang-binatang yang perangannya dilakukannya di dunia. Ada orang dibangkitkan rupa rimau. Siapa nak angkat tangan? Ada orang dibangkitkan rupa serigala. Ada orang dibangkitkan rupa ular. Kenapa rupa ular? Dalam dunia ni kerjanya melit orang aja. 5 kupang jadi, RM1 jadi, 2 kupang pun jadi. Esok rupa ular bangkit. Ada yang dibangkitkan rupa beruk, rupa kera. Nak apa? Rupa kera nak apa? Kerana dia merosakkan harta benda orang aja. Kira nak nyucuk dayam tokar orang aja. Esok dibangkitkan rupa kera. Ada yang dibangkitkan apa? Rupa kaldai. Ini adalah hadis ni. Tahu siapa yang dibangkitkan rupa kaldai? Orang yang sembahyang berjamaah. Nampak? Sembahyang berjamaah nanti akan dibangkitkan rupa kaldai. Hati aku sembahyang berjamaah dah. Bukan tak habis lagi, jangan balik dulu. Orang yang sembahyang berjamaah tetapi mendahului imam. Imam belum sampai, dia sudah sampai. Dia muda, umur 20-an. Imam tu umur 80. Macam bila nak bangkit, imam tu kerak sendinya bangkit. Dia lambat dia bangkitnya. Kerak. Dia muda, terus bangkit. Dia dulu sampai. Jadi orang apa itu nanti akan dibangkitkan seperti apa? Kaldai. Tahu kaldai? Cakap orang putih kaldai apa? Donkey. Siapa nak bangkit rupa donkey? Angkat tangan. Akan dibangkitkan rupa kaldai.
Sebab itu tuan-tuan ketika sembahyang berjemaah hendaklah mengikut imam, bukan berlumba dengan imam. Lebih-lebih lagi jangan mendahului imam. Imam belum sampai dia dah sampai. Dia iktidah tu ready je nak sujud dah. Imam sujud Allah dia putus dah. Macam mana nak mengikut imam? Macam mana nak mengikut imam? Dengar isyarat dari imam. Bila dah habis takbirnya baru kita mula bergerak. Lepas ni nak sembahyang ni. Bila dah habis takbir imam baru mula bergerak. Imam sebut Allahu Akbar. Bila bar kata imam baru mula bergerak. Kalau tidak jangan bergerak dulu. Itu mengikut imam. Itu yang dapat 27 kali ganda pahalanya. Daripada 27 kali ganda pahalanya daripada sembahyang sendiri. Ya. Dah bunyi. Dah bunyi. Jadi sekian dulu tuan-tuan. Akan sambung lagi insya-Allah. Bangkit dari kubur macam mana? Di padang mahsyar macam mana? Tu akan datang. Apa begini? Ada 2 minit lagi. Cepat benar tu ya? Okey. Jadi itu bangkitnya ya. Bangkit dari kubur. Rupa binatang kalau dia itu menjadi ahli neraka. Ya. Kemudian sudah bangkit, ke mana perginya? Ke mana perginya? Semua kita ni akan diarahkan untuk pergi ke satu perhimpunan ramai. Ya. Perhimpunan ramai itu apa? Apa? Di padang mahsyar ya. Kita ni semua akan dihalau pergi ke padang mahsyar. Pergi ke padang mahsyar tu lah ada beberapa cara. Ada orang pergi ke padang mahsyar dari kubur berkenderaan. Ada naik unta, ada naik kobor, ada naik lembu, ada naik kambing. Mana datang kenderaan tu? Mana datang kenderaan tu? Daripada binatang yang kita sembelih untuk apa? Untuk berkorban. Binatang korban tu. Siapa berkorban unta, nanti untalah kenderaannya. Siapa berkorban lembu, maka lembulah kenderaannya. Siapa berkorban dengan kobor, koborlah kenderaannya. Siapa berkorban kambing, kambinglah kenderaannya di padang mahsyar nanti, dari kubur sampai ke padang mahsyar. Ada yang berkenderaan, ada yang berjalan kaki, ada yang merangkak, ada yang berjalan atas perut, macam mana entah. Rasulullah saja yang tahu. Ditanya Aisyah, macam mana ya Rasulullah? Jangan kamu bayangkan dalam dunia ni. Di akhirat semua boleh terjadi. Ada yang berjalan kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Lagi tanya Aisyah, macam mana ya Rasulullah kepala ke bawah, kaki ke atas? Kata Rasulullah, jangan kamu bayangkan kehidupan di dunia ni. Memang tak terbayang oleh kamu. Tapi di akhirat, everything can be done. Rasulullah tak kata orang putih kan? Semua boleh berlaku di akhirat. Rupa-rupanya di dunia ni pun ada orang kepala ke bawah, kaki ke atas. Ada ke tak ada? Ada tak jenis tarian kepalanya ke bawah, kakinya ke atas? Ada ke tak? Apa namanya? Apa namanya? Udah ada yang hafal aku betul. Ada yang hafal aku punya. Break dance. Kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Begitulah keadaan di kubur nanti, bangkit dari kubur. Ada yang berjalan atas perut, ada yang berkenderaan dan sebagainya. Ada yang apa? Begitulah sampai di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti kita akan berimpit-rimpit. Berimpit-rimpit. Tak ada ruang nak kiri kanan, tak ada ruang. Tak ada ruang kita nak mengelewar-ngelewar tu, tak ada ruang. Berimpit betul. Kata Rasulullah macam anak panah dalam pusar panah. Payah nak faham ya. Tapi kalau sebut orang ini faham dah tuan-tuan sekalian. Macam rokok dalam kotak rokok. Faham ke dah? Macam itulah dia punya padat ya. Kita keluarkan badan rokok itu masuk kembali. Renyuk ke dah rokok tu? Renyuk. Macam itulah berimpit-rimpit dia berangkat. Bayangkan tuan-tuan daripada Nabi Adam lagi sampai manusia yang terakhir. Sikit keramaiannya. Itu yang berimpit-rimpit. Wallahu a'lam ya. Akan datang kita akan sambung lagi insya-Allah. Di padang mahsyar lagi ya, belum habis lagi cerita ni. Sampai masuk syurga atau masuk neraka. Ya. Okey, udahlah tu. Sian dulu tuan-tuan. Minta maaf lah sikit penuh ya. Mana buatnya? Lambat sampai.
Jadi salah silap minta ampun, minta maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran, ucapkan kepada Tuan Beristaf. InsyaAllah tuan-tuan jemaah yang dirahmati sekalian, di sini ada dua pengumuman. Yang pertama, kuliah maghrib khas 11 hari bulan 12 2015 Jumaat malam ini insyaAllah kita ada kuliah khas Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Hamiz bin Jamaluddin daripada Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Dan yang kedua, ceramah perdana sempena Maulidur Rasul 1437 Hijrah insyaAllah tanggalnya 16 hari bulan 12 hari Rabu. Penceramah yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Fauzi bin Rahman.